Alright tuan-tuan, tadi saya memotong kayu dan buluh ini menggunakan saya punya mai parang, iaitu pattern parang bentung 12 inci ni. Alright, parang bentung 12 inci saya ini, saya baru saja asah menggunakan batu asah yang diperbuat daripada batu gunung berapi di Bogor, Indonesia. Alright, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana cara saya mengasah parang saya menggunakan batu gunung berapi daripada Bogor, Indonesia ini. Alright, saksikan. Alright tuan-tuan, lepas ini saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana teknik saya mengasah saya punya parang ataupun saya punya pisau. Alright, sebelum saya mengasah saya punya parang, terlebih dulu saya akan tengok atau perhati sejauh mana tahap ketumpulan parang yang ingin saya asah. Alright, jika parang tersebut terlampau tumpul, maka saya akan menggunakan batu yang mempunyai grade yang rendah, seperti 200 ataupun grade 400. Alright, walaupun jika parang itu tidak terlampau tumpul, maka saya akan menggunakan grade 600 ataupun grade 800. Dan jika parang tersebut telah tajam dan hanya perlu ditacap sedikit, maka saya akan menggunakan grade 1000. Alright, di depan saya ini adalah batu asah daripada Bogor, Indonesia, iaitu grade 600, yang mana saya rasa sesuai untuk mengasah parang yang sederhana tumpul. Alright, seperti mai parang Duku Candung 8 inci saya ini yang sedikit tumpul. Alright, saya akan dalam mengasah parang, saya ada dua teknik. Alright, yang pertama, teknik pertama ialah batu diletak di bawah seperti ini. Alright, batu diletak di bawah seperti ini. Dan teknik kedua ialah batu dipegang. Alright, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana teknik yang pertama, iaitu batu di bawah terlebih dulu. Alright, saya akan letak batu asah di bawah seperti ini. Lepas tu saya akan basahkan sedikit dengan air, batu asah saya. Basahkan sedikit dengan air. Alright, begitu juga dengan parang yang ingin saya asah, saya akan basahkan juga dengan air. Alright, untuk teknik batu di bawah, saya akan letak parang saya di atas batu yang mana sudut kecondongan dia ialah di sekitar 20 degree ataupun 20 derajah. Alright, 20 derajah. Sorry, saya akan betulkan sedikit saya punya kedudukan batu. 20 derajah seperti ini. Tidak terlampau condong dan tidak terlampau tegak, iaitu dalam 20 derajah. Dan saya akan gosok. Alright, gosok batu saya berulang-ulang. Tolak ke depan dan tarik ke belakang berulang-ulang dan maintain dalam sudut 20 derajah. Alright. Tentukan sentiasa maintain ataupun kekal di sudut 20 derajah lebih kurang. Lepas tu saya akan basuh batu saya, basahkan batu. Basuh saya punya parang juga dan saya cuba periksa di sebelah bawah sini. Alright, saya rasa saya perlu tenyih lagi. Alright, saya akan teruskan menenyih. Alright, saya akan basahkan batu lagi.
dan periksa saya punya parang. Alright. Okay. Side sebelah sini akan cukup untuk diasah apabila saya rasa ada ber di sebelah sini. Alright, saya ada rasa sedikit ber di sebelah sini. Maka saya akan asah di sebelah sini pula. Alright, untuk asah di sebelah sini, sama ada saya menggunakan tukar tangan, asah macam ini, kekalkan dalam 20 darjah juga, ataupun saya asah seperti ini. Sama juga dalam kedudukan 20 darjah. Alright, saya akan basuh batu saya dan juga parang saya, dan cuba rasa dia punya tahap ketajaman dia. Saya rasa saya perlu tenyih lagi. Kekalkan juga dalam 20 darjah. Alright. Okey, saya rasa ada ber di sebelah sini. Sikit sebelah sini saya akan tenyih sikit. Tukar di sebelah sini. Saya akan cuba asah setiap belah seperti ini. Dan basuh saya punya parang. Alright. Okey, saya rasa tahap ketajaman parang menggunakan grade 600 ini telah mencukupi. Okey, sekiranya saya ada batu yang lebih tinggi grade-nya seperti 800 ataupun 1000, saya boleh gunakan untuk finishing ataupun penamat asahan saya. Saya akan gunakan batu ini. Batu inilah grade 1000. Alright, letak di bawah juga. Tetap juga saya akan basahkan batu dan parang saya juga. Untuk finishing ni, saya perlu tarik saja. Dia tidak berulang tarik dan tolak. Saya akan perlu tarik saja, right? Ataupun macam ini pun boleh. Yang penting menyonsang, asah menyonsang, alright, asah menyonsang. Alright. Okey. Sebelah sini pula sama juga asam menyonsang. Okey, saya periksa parang saya. Okey, sebelah sini lagi. Sikit lagi. Sebelah sini juga asam menyonsang. Sebelah sini. Okey, dua sini, dua sini, dua sini, dua sini, satu sini, satu sini, satu sini, dan satu sini. Alright, kita tengok. Right, saya rasa saya punya parang ini, dia punya ketajaman dia mencukupi. Kalau sekiranya tuan-tuan masih ada alat mengasah seperti punya stropping ini, tuan-tuan boleh gunakan. Tuan-tuan punya stropping lah. Alright, saya punya stropping. Sama juga stropping ni kita just buang ber yang mungkin ada di kiri ataupun kanan parang kita ni. Sama juga stropping ni kita perlu tolak saja. Asam menyonsang juga. Right, saya rasa parang ini sangat tajam. Kita cuba pes parang kita. Ini buluh tadi tu. Alright, kita tengok buluh ni.
Sangat senang saya rasa memotong buluh ini tanpa memecahkannya. Alright, kita tengok, kita test ke kayu kita pula. Ini kayu ni. Alright. Walaupun dia 8 inci, dia mampu berfungsi dengan elok. Okey tuan-tuan. Itu dia teknik asahan batu di bawah. Alright, lepas ni saya akan tunjukkan macam mana teknik asahan batu di atas pula. Alright, sama juga. Okey, saya asah saya punya parang sini. Ini parang kampung. Alright, saya punya parang kampung ni. Mata agak nipis, sedikit ringan tetapi sangat tahan lasak tuan-tuan. Okey. Untuk asah batu di bawah, teknik dia saya akan tunjukkan. Sama juga batu akan pilih batu yang sesuai juga dengan tahap ketumpuran parang kita. Saya akan basuh batu saya. Saya akan basuh saya punya parang juga. Basuh parang, mata parang. Right. Okey, untuk asahan batu di bawah atau batu di atas ini, kita tidak memerlukan ini. Letak kita punya parang di bawah seperti ini, alright? Okey, di bawah seperti ini. Alright. Dan kita tenyih, kita letak kita punya batu kita di sudut, sama juga di sudut 20 degree dengan kita punya mata parang, tidak terlampau tegak seperti ini ataupun condong seperti ini, iaitu dia punya buka dia 20 degree, iaitu seperti ini. Right, dan tenyih juga. Tenyih seperti ini, pusing. Pusing, maintain atau kekal dalam 20 degree kedudukan batu kita dengan parang. Okey, lepas tu kita basuh sikit. Basuh sikit, sama juga dengan batu, basuh batu. Lepas tu kita rasa sebelah sini. Sekiranya ada rasa ber di sebelah sini, kemungkinan sebelah sini mencukupi. Saya rasa belum, sikit lagi. Sikit lagi, saya akan tenyih lagi. 20 degree juga. Maintain 20 degree. Alright. Basuh. Rasa okey, ada ber di sini, sebelah sini. Alright, maka kita akan tukar di sebelah sini pula. Kita akan sebelah sini. Okey, untuk teknik ini sekiranya kita menggunakan batu yang tebal tiada masalah, tapi sekiranya kita menggunakan batu asah yang nipis, kita perlu berhati-hati supaya semasa mengosok tangan kita ataupun jari kita tidak terkena mata parang. Alright, saya akan pegang macam ni, saya punya batu. Alright, sama juga letak batu di atas parang. Angle atau sudut 20 degree juga, tidak terlampau tegak dan tidak terlampau condong macam ni, iaitu macam ni dia punya degree dia 20 degree. Dan sama juga tenyih, kekal dalam 20 degree. Alright, basuh dia. Saya rasa kita perlu tenyih sekali lagi. Kekal dalam 20 degree. Dan basuh. Okey, saya rasa cukup untuk gunakan batu grade 600. Alright, kita akan asah menggunakan grade batu 1000 pula. Alright, sama juga kalau kita ada. Kalau tak ada, maka batu kita adalah sampai tahap 600 saja yang ni tadi. Alright. Kita cuba tajamkan lagi parang kita dengan batu grade 1000. Sama juga kaedah dia, letak batu di sini 20 degree, tenyih dan pusing. Saya rasa tukar sebelah sini, tak perlu periksa, kita cek terus pergi ke sebelah sini. Sama juga 20 degree, kekalkan 20 degree. Okey, kita
Kita basuh sikit. Kita rasa sikit dia punya mata dia. Oh, ada ber di sebelah sini. Maka saya perlu betulkan. Buang sikit sebelah sini. Buang ber sikit sebelah sini. Buang ber sikit sebelah sini. Buang ber sikit di sebelah sini. Alright. Okey. Okey, rasa cukup. Kita lap parang kita. Kalau ada kain kita boleh lap. Tengok. Saya rasa cukup tajam. Sama juga kalau kita ada stropping, kita boleh finishing dengan stropping juga. Untuk buang kemungkinan yang ada ber. Alright. Okey, kita tengok jauh mana tahap ketajaman parang kita ini. Buluh dah habis, tinggal sikit. Sini ada buluh sikit, kita dengan buluh. Memang tak ada apa tuan-tuan. Sangat tajam parang. Kita test kayu. Kayu yang besar ini. Tidak ada masalah. Kita ambil yang lebih besar pula. Alright tuan-tuan. Itu dia teknik mengasah parang daripada saya, yang mana saya menggunakan batu asah yang diperbuat daripada batu gunung berapi di Bogor, Indonesia ini. Alright. Ini batu asah daripada gunung berapi Bogor, Indonesia. Okay, sekiranya tuan-tuan berminat dengan batu asah ini, tuan-tuan boleh cari saya. Alright, saya asah saya punya, yang pertama tadi saya asah saya punya parang bido, iaitu pattern parang bentong ini. Alright, sedikit macam parang orang asli. Orang asli sangat berminat dengan parang pattern ini. Alright, lepas tu tadi saya ada asah menggunakan saya punya parang, main parang saya, iaitu Duku Candung 8 inci ni. Alright, dan saya ada asah tadi, itu batu di atas menggunakan asah saya punya parang kampung. Alright, ini parang kampung yang saya bawa daripada Sarawak. Alright, tuan-tuan, itu dia sedikit perkongsian daripada saya. Okey.